Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita sama-sama akan belajar satu lagi kemahiran yang mana melibatkan nombor dalam sebutan perpuluhan juta. Dan diharapkan di akhir sesi video ini kamu boleh menulis nombor di dalam perpuluhan juta dan juga menulis ataupun menukar nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat. Baik, sama-sama kita perhatikan petikan yang ditunjukkan di sini. Kamu boleh baca sebanyak 0.051 juta orang menghadiri jamuan makan dan sebagainya. Dan yang penting yang kita nak highlightkan di sini adalah angkanya, iaitu 0.051 juta orang. Okey, 0.051 juta orang. Perpuluhan dan juga diikuti dengan perkataan juta. Okey, dan inilah sebenarnya bentuk yang dikenali sebagai perpuluhan juta. Okey. Gabungan di antara perpuluhan dan diikuti dengan perkataan juta di belakang. Jadi, berapakah nilai sebenar 0.051 juta ni? Berapa orang sebenarnya? Yang dinyatakan di sini ialah 0.051 juta. Tapi berapa orang sebenarnya? Adakah melebihi 1 juta ataupun sama dengan 1 juta ataupun kurang daripada 1 juta? Kita nak tahu berapa ramai sebenarnya 0.051 juta orang ni. Kalau kita kata 20,000 orang, okey, kita tahu banyakannya seramai mana. Kita boleh buat anggaran. Tapi kalau dinyatakan 0.051 juta, berapa orang sebenarnya? Baik, kita akan pergi dengan lebih lanjut di sini. Dan saya highlightkan perkataan ataupun nombor 0.051 juta supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Okey. Pertama sekali, untuk kita mengetahui, kalau kita nak tahu berapa nilai sebenar 0.051 juta ini, kita hendaklah menukar dulu nombor dalam bentuk perpuluhan juta ini kepada bentuk biasa ataupun nombor bulat. Macam mana nak tukar? Okey, senang sahaja. Okey. Yang pertama yang perlu kamu beri perhatian ialah untuk juta, kamu dah belajar sebelum ni, juta mempunyai berapa digit? 7 digit. Okey. Juta mempunyai 7 digit. Itu yang perlu kamu ingat. Baik. Untuk kita menulis nombor dalam perpuluhan juta ini kepada nombor bulat, nombor biasa, senang saja. Okey, kamu tengok sini. Langkah 1, kita cuma perlu salin semula digit dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri tanpa titik perpuluhan. Titik perpuluhan tak payah salin. Okey, salin semula digit dari sebelah kiri tanpa titik perpuluhan. Okey, seperti mana yang ditunjukkan di sini. Okey, sifar yang kedua, 5 dan 1 kita salin semula, tetapi titik perpuluhan abaikan. Jadi kamu perhatikan di sini kita dah ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Sifar, 5, 1 ada 4 digit. Okey. Langkah kedua yang perlu kita laksanakan ialah cukupkan menjadi 7 digit menggunakan angka sifar. Apa maksud dia? Okey, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, yang saya ingatkan pada awak bahawa juta mempunyai 7 digit. Jadi sekarang kita cuma ada 4 digit. Jadi kita perlu cukupkan, itu maksud cukupkan, menjadi 7 digit. Okey? Sebab juta ni, belakang ni ada perkataan juta. Okey, yang saya kurungkan ni. Okey, juta ini kita turunkan, digantikan dengan digit angka kosong. Angka sifar digantikan dengan angka sifar. Dan bilangan sifar itu hendaklah mencukupkan supaya nombor ini menjadi 7 digit. Okey, sekarang kita dah ada 4 digit, maknanya 3 digit lagi. Kalau kita dah ada 5 digit, maknanya sifar yang perlu kita buat cuma 2 digit supaya dia cukup genap menjadi 7 digit. Cukup jadi 7 digit. Okey. Jadi kita dah tuliskan di bawah sini, sifar.
Jadi sekarang kita dah ada ke semua sekali ada 7 digit. Okey, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 digit. Okey, langkah ketiga, langkah terakhir ialah tuliskan nombor yang lengkap. Macam mana nombor yang lengkap? Okey. Okey. Jadi sifar 51 juta tu sebenarnya nilainya adalah 51,000 sahaja. Okey, 51,000, tak sampai pun separuh juta, setengah juta, tak sampai setengah juta pun. Okey, ini adalah bentuk pecahan, bentuk perpuluhan juta. Pecahan juta kita belum masuk lagi. Ini adalah bentuk perpuluhan juta. Jadi 0.051 juta sebenarnya bernilai 51,000 sahaja. Okey, kita teruskan. Kita tengok soalan seterusnya. Untuk kamu lebih faham, kita tengok contoh soalan. Apa soalannya? Ya, nyatakan sifar perpuluhan 45 juta dalam angka. Okey, kita imbas balik langkah 1. Kita salin semua digit dari sebelah kiri tanpa titik puluhan. Langkah 2, cukupkan menjadi 7 digit menggunakan angka sifar. Angka sifar sahaja, ingat angka sifar sahaja. Dan langkah terakhir, tuliskan nombor yang lengkap. Okey. Baik, kita mulakan dengan langkah 1, iaitu kita menyalin semula angka sifar 4 dan juga 5 tanpa titik perpuluhan. Baik, sekarang kita dah ada 3 digit. Langkah kedua, kita perlu cukupkan menjadi 7 digit. Okey, jadi berapa lagi sifar yang perlu kita tambah di belakang? Berapakah bilangan sifar yang perlu kita? Berapa? 4. Sebab kita dah ada 3 digit. Jadi kita tambah lagi 4 sifar supaya cukup menjadi 7 digit. Jadi sekarang kita dah ada asas sebenarnya 450,000, tapi kita nak cantikkan lagi nombor tu. Jadi kita tulis semula supaya sifar di depan tu tak ada. Jadi lagi senang nak baca dan lagi tepat bacaan ya. Jadi sebenarnya sifar perpuluhan 45 juta itu ada bernilai sama dengan 450,000. Jadi kalau awak jumpa dalam paper atau dalam surat khabar dalam internet, dekat laman web, dekat laman sesawang, ada perkataan sifar perpuluhan 45 juta ni. Contohnya sifar perpuluhan 45 juta ringgit bermakna 450,000 ringgit. Dia belum cecah, belum mencapai 1 juta ringgit lagi. Sebab tu ada sifar dekat depan, sifar perpuluhan 45 juta. Jadi kesimpulannya, sifar perpuluhan 45 juta ini sama dengan 450,000. Untuk menguji sejauh mana kefahaman kamu setakat ini, saya sediakan satu soalan untuk kamu buat. Okey, berapakah nilai sebenar bagi sifar perpuluhan 75 juta? Okey, kamu pausekan dulu, berhentikan sekejap video ni. Kemudian kamu cari, dah dapat jawapan, kamu resume balik supaya kamu boleh menyemak jawapan kamu sama ada betul atau salah. Baik, saya harap kamu telah selesai menjawab dan mendapat jawapan. Okey, kita teruskan. Sama-sama kita semak berapakah nilai sebenar bagi sifar perpuluhan 75 juta. Nilainya adalah 750,000. Ya, 750,000. Okey, tahniah untuk semua. Baik, kita teruskan. Okey, seterusnya kita akan cuba menukar semula nombor bulat, nombor biasa, nombor bulat dalam bentuk perpuluhan juta. Okey, macam mana kita nak menukar nombor bulat kepada perpuluhan juta? Okey, di sini kita ada 450,000. Kita nak tukar kepada sifar perpuluhan 45. Kita tahu 0.45 juta sama dengan 450,000 sebab kita dah buat sebelum ni. Tapi macam mana cara untuk menukar semula 450,000 ni nak tukar balik kepada 0.45 juta? Bagaimanakah caranya? Okey, perhatikan betul-betul. Yang pertama, langkah yang pertama ialah kita sediakan 7 tempat. Okey, kenapa 7? Kenapa 7? Juta mempunyai 7 digit. Jadi kita sediakan 7 tempat seperti mana yang tertera di skrin. Kemudian kita salin semula
angka berkenaan, tetapi kali ini dari sebelah kanan ataupun dari tempat sah. Tadi semasa kita nak buat menukar nombor perpuluhan kepada nombor bulat, kita buat dari sebelah kiri. Okey? Kita salin dari sebelah kiri. Tapi sekarang terbalik, dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Semua angka ni, kalau kamu tengok sini ada sifar. Okey, sifar. Ada berapa sifar ni? 1, 2, 3, 4. Sini pun ada 1, 2, 3, 4. Sini ada 5, sini ada 5, sini ada 4, sini 4. Kita salin semula. Kemudian ada satu lagi yang tidak diisi. Jadi yang tidak diisi ni, yang belum ada angka ni. Okey. Baik, selepas selesai, kita fokus pada tempat atau nilai tempat juta dan puluh ribu. Nilai tempat juta dan puluh ribu. Mana satu nilai tempat juta dan puluh ribu? Okey, cuba kamu tunjukkan mana satu tempat juta dan puluh ribu. Mula dari belakang, sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi, di antara 4 dan tempat kosong tersebut, kita letakkan titik perpuluhan. Ingat, titik perpuluhan sentiasa berada di antara tempat juta dan ratus ribu. Bukan puluh ribu, sorry. Juta dan ratus ribu. Mesti berada di tempat juta, di antara tempat juta dan ratus ribu. Okay, saya ulang. Titik perpuluhan untuk nombor perpuluhan juta mesti berada di antara tempat juta dan ratus ribu. Seperti mana yang ditunjukkan dalam video ni. Okay. Dan satu lagi tempat yang tidak ada, belum ada angka. Okay. Satu lagi tempat yang belum ada angka, kita letakkan sifar. Jadi, sekarang kita dah dapat sifar perpuluhan 45 juta. Okey, untuk perhatian kamu, sifar di belakang ni semua ni kita tinggalkan, kita tak bawa lagi. Okey, kita gantikan dia dengan perkataan juta. Dan ingat bila kita menulis dalam bentuk perpuluhan juta, belakang dia mesti diikuti dengan juta. Sekiranya kamu terlupa, contohnya kamu tulis sifar perpuluhan 45 macam ni, tetapi tidak ada perkataan juta di belakang, itu nilai dia sangat terlampau jauh berbeza. Kalau saya bagi contoh dalam duit, sifar perpuluhan 45 juta ni nilai dia adalah RM450,000. RM450,000 tu satu jumlah yang besar. Tetapi kalau sifar perpuluhan 45 ringgit ni, jumlah dia cuma 45 sen. Jadi perhatikan ni ni tertinggal ni. Salah lah. Memang salah. Sebab jumlah ataupun nilai dia terlalu jauh berbeza. Jadi kamu kena ingat bila menulis dalam perpuluhan juta, mesti diikuti dengan perkataan juta di belakang. Nombor perpuluhan, lepas tu diikuti dengan perkataan juta di bahagian belakang dia. Okey? Kalau tak ada perkataan juta, itu bukan nombor perpuluhan juta. Itu nombor perpuluhan. Berbeza di antara perpuluhan juta dengan perpuluhan. Nilai dia jauh beza. Okey? Jadi kamu kena ambil perhatian bab tu. Pastikan bila menulis dalam bentuk perpuluhan juta, pastikan ada perkataan juta di belakang. Baik, kita teruskan lagi. Okey, di sini ada satu soalan untuk kamu cuba buat. Nyatakan 1,25,000 kepada perpuluhan juta. Baik, kamu boleh pausekan dulu video ni, cuba buat soalan ni. Jadi kertas ataupun buku catatan, dan bila kamu telah mendapat jawapan dia, kamu boleh resume balik untuk menyemak sama ada jawapan kamu betul atau salah. Okey, kita kembali. Semoga kamu dah selesai menjawab. Baik, kita semak berapakah nilai dia. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, kita sediakan dulu 7 tempat. Kemudian kita salin mengikut nilai tempat yang asal. Okey, salin ikut nilai tempat yang asal. Okey, di sini berbeza dengan soalan sebelumnya sebab kita ada angka di tempat juta.
Kalau ada adalah, kalau tak ada tak adalah. Ingat tu je. Kita masih ikut nilai digit, nilai tempat dia. Okey. Kemudian di antara ratus, ribu dan juta kita letakkan titik perpuluhan, dan sifar yang belakang sekali dan sifar di belakang sekali ni, yang tinggal sifar, ada 3 sifar saja ni, kita tak tulis lagi. Kita akan gantikan dengan perkataan juta. Dan di sini 1 perpuluhan. Jangan awak ubah pula. Kalau awak tengok 1.025, bawah dia tetap 1.025. Jangan pula awak tulis 1.25 sebab nilai dia berbeza, tak sama. Kalau dia kata 1.025, sifar 25 lah. 1.025 juta. Ini jawapan yang betul. 1.025 juta. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Ini soalan antara soalan yang favorite dalam peperiksaan UPSR. Bentuk macam ni Kalau kamu perhatikan yang pertama, bentuknya adalah bentuk dalam bentuk perpuluhan juta, sifar perpuluhan sifar 3 juta. Disuruh hitungkan jumlah, maknanya kita kena tambahkan sifar perpuluhan sifar 3 juta dan 245,890. Okey, dua-dua ni kalau mau perhatikan, sebenarnya kita tak boleh nak terus tambah sebab bentuk dia berbeza. Yang ini dalam bentuk perpuluhan juta. Sifar perpuluhan sifar 3 ni dalam bentuk perpuluhan juta. Dan 245,890 ini pula dalam bentuk nombor bulat. Jadi kita tak boleh nak terus tambah. Okey, saya tunjukkan kesilapan yang selalu dibuat oleh calon-calon UPSR. Okey. Dia buat macam ni. Ini salah satunya. Okey. Ini salah. Jadi, macam mana kita nak buat? Okey, langkah pertama yang perlu kita buat ialah kita kena tukar dulu sifar perpuluhan sifar 3 juta ini, sifar perpuluhan sifar 3 3 juta ini kepada nombor biasa. Macam mana? Tadi kan kita dah belajar. Ingat, nak tukar kepada nombor bulat. Nombor puluhan ni, puluhan juta tukar kepada nombor bulat. Salin je semula. Sifar 3. Lepas tu juta ni ada 7 angka. Yang ni bawah ada 3 angka. Tambah lagi 4. 1, 2, 3, 4 sifar. Jadi jumlah dia adalah 30 ataupun 30,000. Jadi sifar bulan sifar 3 juta ni sebenarnya nilai dia 30,000. Langkah kedua, baru kita boleh tambahkan dalam bentuk lazim. 245,890 tambah dengan 30,000. Okey? Barulah betul. Yang ni tambah macam biasa lah. Okey, 4, 3, 7, 2. Jadi jawapan yang kita akan dapat ialah 275,890. Okey, setakat ini saya harap kamu dapat gambaran tentang perpuluhan juta. Jangan fikir dulu tentang pecahan juta. Mahirkan dulu yang ni, pecahan juta kita akan masuk kemudian. Okey, seterusnya kamu boleh cuba menjawab soalan kuis di bahagian description video ni, dan juga di bahagian komen pun saya letakkan pautan yang sama. Jadi kamu boleh klik pautan tu untuk menjawab soalan kuis. Selepas kamu menjawab soalan kuis, kamu boleh mula menjawab soalan dalam modul. Dan di sini saya tunjukkan, ini soalan modul yang kamu akan jawab nanti itu saya dah ada contoh di situ. Okey, ingat untuk menukar nombor perpuluhan juta ini kepada nombor bulat, apa yang perlu kita buat, cuma kita perlu salin semula digit-digit ini tanpa titik perpuluhan dan genapkan dia ataupun cukupkan supaya menjadi 7 digit. Sekarang baru ada 3 digit, 4, 5, 6, 7, dan mencukupkan 7 digit tu menggunakan sifar saja, sifir pula. Okey, cukupkan 7 digit, cukupkan sehingga 7 digit dengan menggunakan angka sifar saja. Okey, jadi kemudian kita tuliskan nombor yang lengkap. Okey, ada berapa sifar ni? 4 sifar kan? 1, 2, 3, 4. Jadi 450,000 untuk A. Kamu buat yang lain. Kemudian seterusnya yang ni untuk menukar pecahan menukar nombor bulat kepada nombor perpuluhan juta. Okey,
menukar nombor bulat kepada nombor perpuluhan juta. Okay, saya tunjuk yang A. Yang pertama kita kena buat ialah salin semula mengikut nilai tempat dia. Okey, maknanya dari sebelah kiri sebelah kanan. Tadi dari sebelah kiri. Yang dari sebelah kanan, satu ada berapa sifar ni? 1 2 3 4 sifar. Okey, 1 2 3 4 sifar. Kemudian ada 5, ada 2. Okey, 1 2 3 4 5 6. Baik. Okey, 6 baru. Kita kena ada 7 tempat tadi kan? Ingat lagi tak? 7 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tempat. Okey. Dan titik pembulahan masih berada di antara tempat ratus ribu dan juta di sini. Ni. Saya buat anak panah ni. Malah hilang pula. Okey. Antara ratus ribu dan juta. Kalau kamu tak pasti, kamu boleh scan balik daripada SAR. Sini SAR, 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Sini juta. Jadi antara ratus ribu dan juta ada titik puluhan. Kemudian kita cuma, ini tak ada angka kan, tempat juta tak ada angka, tak sifar lah. Tak ada maksud sifar lah. Dia cuma tulis balik sifar perpuluhan 25. Jadi yang ini, semua ni tak ada ni, ada 4 sifar belakang ni. Okey? 4 sifar ni akan ganti dengan perkataan juta. Okey, soalan dia, habis tu cikgu kalau saya tulis juga kat belakang ni, sifar perpuluhan 25, lepas tu 4 sifar pun saya bubuh kat sini, tapi belakang dia ada juta. Betul salah? Betul. Tak salah, betul. Cuma tak kemas lah. Buat apa kita nak buat kerja lebih kan? Nak tulis sampai banyak-banyak sifar, sedangkan kalau tulis macam ni pun dah betul. Ini betul, ini pun betul. Okey, ingat. Tapi kalau tak ada juta je, tak ada juta salah lah. Okey. Baik, saya rasa setakat itu dulu. Kamu boleh teruskan dengan membuat latihan dan juga menjawab soalan kuis. Dan akan datang kita akan masuk kepada pecahan juta. Sehingga itu, semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.